dengan pelbagai berita-berita yang sangat menyayat hati yang telah kita terima sampailah ke saat ini, termasuklah dengan berita banjir di sana sini, termasuklah rakan-rakan kita di Pantai Timur. Kita turut berduka cita dengan apa yang menimpa. Memang sedih betul lah saya tengok apa yang berlaku di Kelantan, di Terengganu, di Pahang. Banjir yang cukup dahsyat saya tengok pada kali ini yang menimpa mereka. Sudahlah kita lihat keadaan rumah mereka pun bukanlah orang senang, tapi bila kena pula banjir ni, maka keadaan menjadi lebih parah dan lebih menyayat hati sekali. Apapun kita mendoakan moga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan, memberikan kesejahteraan pada anda semua. Sebab kita semua sedia maklum bahawa bencana banjir ni bukan satu bencana yang biasa ataupun yang kita kata mungkin dia tak ada apa sangat kot lah ustaz, dan tak boleh. Sebab banjir ni merupakan antara bencana paling dahsyat sekali. Bencana paling dahsyat sekali kalau nak diikutkan adalah banjir. Sebab banjir ni dia adalah limpahan air yang keluar dari tebing sungai ataupun yang keluar daripada tasik, dan dia keluar tu dengan banyak sekali daripada sistem peparitan, dan ia disebabkan oleh beberapa faktor, sama ada hujan lebat, pencairan ais, air pasang, ataupun ada halangan pada saluran itulah, longkang tersumbat dan lebih kurang begitulah ya. Dan yang paling kita bimbang sekali, macam-macam jenis banjir. Ada banjir kilat, banjir monsun kalau musim tengkujuh ni kan. Kemudian ada banjir pasang surut, yang mana kenaikan paras laut melebihi paras sungai. Dan dia akan mengakibatkan terlalu banyak kerosakan dan kemusnahan, termasuklah akan menyebabkan kehilangan nyawa, ada yang meninggal dunia, hanyut di bawah arus, dan kemusnahan harta benda dan alam sekitar. Kemudian akan mendatangkan penyakit berjangkit yang berbahaya. Dia sebab bila banjir ni akan ada lah nanti keracunan makanan, penyakit kulit, kencing tikus. Kemudian ditambah pula dengan sistem jaringan yang rosak, elektrik, jalan, jambatan roboh semuanya. Maka kita sebagai hamba Allah ni, kita kena ingat bahawa setiap apa bencana musibah yang berlaku ini adalah sebagai suatu ingatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berita yang terbaru lagi yang berlaku adalah tanah runtuh, yang mana tanah runtuh ini telah kalau tak salah saya, ke saat video ini dirakamkan ataupun di waktu ini, saya mendapat laporan sekurang-kurangnya ada 24 nyawa telah pun meragut, 24 nyawa tragedi tanah runtuh di tapak perkemahan berhampiran Fathers Organic Farm di Batangkali, Selangor. Dan ia sangat menyayat hati kerana saya dipahamkan perkemahan itu membabitkan guru-guru dan ataupun di kalangan dewasa dan kanak-kanak, ramai juga kanak-kanak. Kemudian ada dan tragedi itu berlaku di tengah malam, sekitar 2:30 pagi bomba dapat laporan dan terus dikejarkan ke tempat kejadian. Dan memang berubah bentuk muka bumi ataupun kawasan tersebut daripada keadaan asal tanah runtuh, dan ada saksi kejadian mengatakan bahawa dia terdengar seperti bunyi guruh, bunyi macam letupan yang kuat, dan dia habis menenggelamkan ataupun menimbuskan mangsa-mangsa ini yang sedang nyenyak tidur. Yang kita sebab sangat, mereka ini sampai ada yang tertimbus dalam keadaan sekali dengan blanket, sekali dengan selimut dia tu tak sempat lari. Ada yang berpelukan dengan anak kecil pun ada yang macam-macam lah, keadaan yang sangat hibah lah bila kita terima berita yang seumpama ini. Dan kita mengucapkan penghargaan yang tinggi kepada pihak berkuasa yang cepat bertindak, yang cepat yang melaksanakan tugas mereka dengan begitu baik sekali, sehingga ke hari ini mereka punya gerak kerja, usaha pencarian demi pencarian tu tak henti-henti.
kita doakan moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan, kekentalan jiwa dan semangat buat petugas-petugas dan juga ahli keluarga mangsa. Semoga diberikan ketenangan hati, kelapangan jiwa dan tabah menerima berita dan ketentuan yang begitu berat sekali untuk nak diterima ini. Sebab itu saya selalu sering sebutkan bahawa bagi kita sebagai hamba Allah, seringkalilah kita ingat apa jua kejadian musibah seumpama ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami semua datang daripada Allah dan kepada Allah kita akan dikembalikan. Ingat tu je. Walaupun ada yang mengaitkan tragedi ini sama seolah macam berulang kembali tragedi Highland Tower yang berlaku sekitar tahun 90-an dulu. Tapi ya, ini kita bukan pakar, kita serahkan pada pihak berkuasa yang akan menjalankan siasatan lanjut tentang apa punca kejadian dan maklumat terperinci akan kita tunggu nantilah yang akan diumumkan oleh pihak berkuasa. Walau bagaimanapun, kita ucapan takziah kepada keluarga-keluarga mangsa dan semoga beroleh ketenangan dan banyakkan bersabar. Memang benda-benda ini semua memang berat untuk kita katakan kerana ianya berlaku secara tiba-tiba, secara mengejut. Tapi kita sebagai orang Islam juga, satu fahaman kita yang kita kena pegang adalah Allah Subhanahu Wa Taala sesekali tidak menzalimi hamba-Nya. Allah sesekali tidak buat zalim pada hamba-Nya, akan tapi hamba-Nya lah yang menzalimi diri sendiri. Dalam Quran sendiri Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fama kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah sesekali tak menganiaya mereka, tapi merekalah yang menganiaya diri sendiri. Surah At-Taubah ayat 70. Maka janganlah sesekali terlintas di mulut kita bahawa ialah banjir, tanah runtuh, apa berlaku ni semua Tuhan buat zalim kat kita manusia. Tak, Allah tidak zalim pada hamba-Nya, akan tetapi hamba-Nya lah yang buat zalim pada diri sendiri. Ataupun dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Nikmat apapun yang kamu terima maka itu dari Allah, dan bencana apa yang menimpa kamu itu kerana kesalahan kamu sendiri. Surah An-Nisa ayat 79. Sadaqallahul azim. Sebab itu dalam ayat ini mengajar kita bahawa berlaku saja bencana, tragedi, musibah, jangan cepat kita menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan kita memuhasabahkan diri kita terlebih dahulu. Yalah, mungkin ada yang tak kena pada tapak ataupun tempat kejadian tu. Sebab itu lepas pada ni, kawan-kawan semua lebih cermat, lebih teliti, lebih berhati-hati. Maknanya kalau kita pergi ke tapak-tapak perkemahan, macam saya sendiri pun, saya dan keluarga saya pun memang kami suka berkemah. Tapi terlebih dahulu kita memastikan tempat tu selamat dengan kajian kita lah, yang semampu kita lah. Nak pergi korek tanah betul ke tak, kawasan ni berisiko ke tidak, itu mungkin susah lah. Tapi kita pastikan dulu kawasan ni ada track record kejadian ke apa-apa, ataupun memastikan terlebih dahulu sebelum kita nak buat keputusan nak menginap, kita nak berkemah di tempat-tempat tersebut yang berkemungkinan ada risiko seperti itu. Kalau di tepi sungai biasanya kepala air. Jadi alert ataupun senantiasa peka dengan arahan ataupun maklumat daripada pihak berkuasa untuk kita, keselamatan diri kita. Jaga nyawa, ini juga amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu berhati-hati dalam keadaan ni semua. Kerana apa? Kerana kita bimbang dalam kesukaan, dalam seronoknya kita tu, benda-benda yang tak diduga, tak dijangka ni boleh berlaku. Sebab itu dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebutkan antara waktu-waktu yang seringkali datang bencana yang pelik-pelik ni. Ada bencana yang pelik-pelik datang ni, maknanya yang dahsyat
orang tak sangka, tak jangka, dan ianya berlaku kebiasaan pada 3 keadaan ataupun pada 3 waktu. Rupanya ada dalam Quran Allah Ta'ala ada sebut biasanya datang pada 3 waktu ini. Ini sebagai ingatan lah untuk saya juga dan kawan-kawan teman-teman penonton-penonton semua. Pertama sekali, kebiasaan datang bencana ataupun waktu-waktu bahayanya tragedi seumpama ini, kebiasaan pertama berlaku waktu bila? Waktu malam sedang manusia nyenyak tidur, iaitu dalam surah Al-A'raf ayat 97. Kebiasaan manusia nyenyak tidur, dibuai mimpi sedap, lena. Entah malam tu pula hujan mungkin, renyai-renyai sedap, angin pula sedap. Ataupun yang berkemah tepi laut ke sedap, angin di pantai semua kan. Kebiasaan waktu tu dia datang. Malam manusia nyenyak tidur. Dan kalau kita rujuk pada apa yang berlaku pada kejadian tanah runtuh ni pun, ya seperti yang disebutkan dalam Al-Quran juga. Waktu manusia tengah nyenyak tidur dan juga pada waktu lah datang malam. Jadi bukanlah apa, supaya berhati-hati, tidur tu janganlah tidur ni sangat. Ingat bahawa kalau tak jadi apa-apa pada tanah ke, pada rumah ke, kita pun mungkin boleh jadi pada kita. Entah itulah malam terakhir kita tidur, pagi esok belum tentu kita hidup. Maknanya sebelum tidur, banyakkan taubat, banyakkan istighfar, banyakkan mohon ampun pada Allah, bermaaf-maafan sesama kita. Macam tu. Tapi janganlah saya tunggu malam je baru nak istighfar semua tu. Sentiasa beringat. Yang keduanya iaitu kebiasaan berlaku bila? Berlaku pada awal pagi. Kebiasaan dia datang bencana pelik-pelik ni kadang awal-awal pagi. Waktu manusia sedang tidak bersedia, dalam keadaan manusia tidak tak menjangkakan langsung benda tu akan berlaku. Saya ingat macam ada berlaku apa tu? Allahumma salli ala Muhammad, tsunami ke apa di Palu ke mana. Apun kan waktu awal pagi. Ada orang yang bagi tahu dia dalam perjalanan pergi masjid untuk solat subuh. Waktu tu dia rasa macam terhuyung hayang, macam pening pun ada. Rupanya berlaku gegaran gempa pada waktu awal pagi. Itu yang tengah nak pergi semayang di masjid. Kalau yang lena lagi ni tak tahulah dia sedar apa jadi dah. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya, kebiasaan ianya berlaku ketika manusia sedang leka bermain seronok dalam keriuhan anak cucu, teman, sahabat handai, adik-beradik, saudara mara ni. Dia tengah seronok-seronok main kat tepi laut, tiba tengok ombak tu datang. Makin lama makin besar, makin lama makin besar. Dia datang waktu orang tengah seronok. Dia tengah seronok, tengah macam seolah-olah macam tak ingat dunia sekejap. Dia happy, dia syok, bakar ayam, bakar kambing, barbecue, makan ramai-ramai, seronok, tiup tepung dalam pinggan, tarik tali, berkejar-kejaran tepi laut. Waktu orang, yalah kan, kadang kita memanglah kita seronok, tapi agama nak ajar kita supaya dalam seronok, dalam kita berhibur, jangan pernah lalai. Itu je. Jangan pernah leka, jangan pernah lupa sampai tak semayang, sampai dia musafir tak apalah. Jamak takdim ke jamak takhir, dia jamak takyah terus sampai tak semayang. Tu bahaya tu. Waktu kena ingat, waktu-waktu ini adalah waktu yang berisiko. Boleh datang macam-macam bencana, macam-macam bahaya boleh datang. Sebab tu banyak sangatlah saya pun dapat berita, ada orang cerita tentang bawa anak pergi tepi laut, tengah dia seronok sembang adik-beradik dia, anak dah ke tengah laut dah. Dia macam tu lah. Maksudnya ini sebagai satu ingatan agar kita senantiasa berwaspada, bahaya ada di mana-mana. Namun kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala jangan pernah lekang. Itu sentiasa ingat pada Allah Ta'ala. Walaupun sebagai ingatan daripada saya lah buat kita semua, mari kita jaga dan pelihara alam kita. Jangan sesekali merosakkan alam, kerana alam ini apabila dirosakkan, maka ianya boleh mendatangkan mudarat pada semua sekali. Yang kenanya nanti orang lain. Itu yang naya tu. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, yang mana ayat berkaitan tentang Allah menegur sikap orang yang merosakkan alam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha.
jangan engkau berbuat rosak di muka bumi ini selepas ianya dielokkan. Allah Ta'ala pesan dah, jangan kau buat rosak di bumi ni, cabut pokok, kau buat ini semata-mata nak untung punya pasal, fulus punya pasal, engkau tak jaga kelestarian alam, akhirnya rosak, bahaya pada orang lain nanti. Itu. Kemudian dalam ayat yang lain juga Allah Ta'ala sebut, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruh summa tubu ilaih. Dialah Allah Ta'ala yang menghidupkan bumi ini dan memakmurkan bumi ini, dan Allah suruh kita memakmurkan juga, menjaga, memelihara bumi ini. Fastaghfiruh, dan minta ampunlah pada Allah Ta'ala. Summa tubu ilaih, dan bertaubatlah. Ayat ini kata ulama tafsir, mana-mana orang yang melakukan kerosakan alam, merosakkan, korek sana sini, korek tebuk sana sini, kalau dia merosakkan bumi, maka ianya adalah satu kesalahan. Habis tu Ustaz, yang projek-projek pembangunan, ya, pembangunan yang nak dibuat tu pun dia mesti mengambil kira soal kelestarian alam dan tidak mengganggu ekosistem. Tapi kalau dia ganggu juga, merosakkan juga, kalau dia buat tu dia merosak semua, itu adalah kesalahan. Dan bila ianya adalah kesalahan, maka dia kena minta ampun pada Allah SWT. Kata setengah ulama, minta ampun pada Allah ni macam mana? Minta ampun, istighfar pada Allah Ta'ala, tobat jangan buat lagi, dan keduanya tanam balik pokok-pokok yang dah dicabut semua tu. Sampai macam tu sekali lah Islam suruh kita jaga alam yang Allah amanahkan ini.